Datuk Mirnawan Nawawi, satu nama yang tidak asing lagi dalam sukan hoki di Malaysia dan antarabangsa. Berasal dari Melaka, bekas kapten pasukan hoki negara ini mula mewakili skuad hoki kebangsaan sejak tahun 1989. Sepanjang aksinya di dalam sukan hoki, beliau telah membuat penampilan bersama The Speedy Tigers sebanyak 327 kali dan berjaya menggegar jaring sebanyak 250 gol secara keseluruhannya. Lebih dikenali dengan gelaran bos oleh rakan dan jurulatih sepasukan kerana pewaktakan dan ketegasannya di atas padang. Beliau juga antara watak penting ketika Malaysia berjaya melayakkan diri ke kejohanan sukan Olimpik dan sukan Asia sebanyak 3 kali serta kejohanan Piala Dunia Hoki sebanyak 2 kali. Pada tahun 2016, Datuk Mirnawan telah dianugerahkan Darjah Indrah Mahkota Pahang yang membawa gelaran Datuk sebagai menghargai jasa dan sumbangan bekas penyerang terbilang ini. Hoki, Datuk Mirnawan Nawawi, 4 times. Pada tahun 2017 pula, dia menjadi antara pembawa obor utama di Sukan SEA. Walaupun sudah hampir 18 tahun menggantung kayu hoki, sokongan dan semangat kesukanan dalam aspek sukan terus membara dalam dirinya. Tidak hanya menjadi seorang legenda sukan hoki yang disegani, kini Datuk Mirnawan Nawawi turut menjadi seorang usahawan yang berjaya. Teruskan perkongsian bersama Datuk Mirnawan Nawawi di Malaysia hari ini. Baik, kita dah pertontonkan siapakah figura tadi. Kita bawakan ke Malaysia Datuk Mirnawan Nawawi, legenda hoki negara kita. Wow, Assalamualaikum Datuk. Apa khabar? Waalaikumsalam. Fit Datuk Maintain. Yalah, 3 orang. Alamak. Dekat sebelah kita tau hari ni. Datuk bukan bersama dengan penjaga gol tetapi chef kita bawakan hari ini, Chef Megat Ahmad Kamal Abdul Rashid dan juga pembantu Chef Zul. Chef Zul. Sihat ya? Alhamdulillah. Datuk, ni daripada hoki ni ke bidang ni pula berbeza Ni pula. masakan ni. Kita nak buat menu tilapia pula hari ni Datuk. Tilapia. Yalah sebab apa ni idea ni pun saya sebenarnya minat berniaga. Terutama berniaga makanan lah. Kalau kita tengok macam saya tengok keluarga saya pun sebelum-sebelum ni makcik saya banyak involved dengan perniagaan kan. Baik. So jadi saya dengan Chef Megat masa PKP lah. Bincang kan. Masa PKP? Masa PKP. Yalah masa PKP tu kan kita tak banyak buat apa-apa. Betul. So mulalah datang macam-macam kan. Idea. Itu yang kita setuju, why not kita buka satu restoran yang menu dia berasaskan ikan tilapia. Okey. Jadi hari ni kita nak masak ikan tilapia, masak apa ni? Sambil-sambil kita masak, kita berbual-bual jugalah Chef Megat ya. Chef Megat macam mana? Chef Hari Megat. ni apa kita nak masak? Ya, bila Datuk Mirnawan pun menjadi pengacara. Silakan. Okey, hari ni kita akan masakkan 4 jenis tapi untuk demo ni kita bagi 2. Okey. Spray kat depan ni kita boleh nampak ada pais tempoyak tilapia. Tempoyak tilapia. Mana Pais yang tempoyak special daripada Pahang. Minat ya? Saya suka juga. Okey, ini memang resepi daripada Pahang lah, mak mentua saya punya. Okey, untuk yang satu lagi tu kita ada Thai lime ataupun limau Thai. Ni sedap ni. Sesuai dengan goreng lah sebab dia ni steam. Untuk hari ni kita ada 3 rasa. 3 rasa ni Okey, yang Chef dalam Zoli kita buat, punya 3 rasa? 3 rasa. High rating lah. Kita punya dalam kedai kita memang high rating. Okey, first kali kita tumiskan dia punya ni untuk goreng. Wih, Kan? Datuk ni bekalan ikan tilapia ni dari mana? Sebenarnya kita ada kebun dekat Bukit Mentajam tu kan. Kita ada kebun. Lepas tu kita ternak tilapia dan juga tanam sayur-sayur. So kita ada central kitchen untuk produce the paste. Lepas tu fillet tilapia dengan sos-sos ni semua kan. So jadi kita buka satu restoran untuk menjual produk-produk kita. Ekosistem yang bagus Jadi sos-sos ni sendiri pun resepi Datuk sendiri ke? Semua kita buat lah. Jadi kita buat di dapur kan. Sebenarnya kalau kat restoran kita tu kita ada 6 paste ataupun sos lah sebenarnya. Dia ada Thai lime, dia ada ni macam sos chili dip.
Yang itu nyonya. Ini sos Nyonya special. Sos nyonya special dan ini sos 3 rasa. Selain tu kita juga ada buat sos soya sos. Dah naik dah bau dia. Soya sos dengan lagi satu masam manis. So kalau sweet sour lah kalau di restoran lah. And kita pun sebenarnya kalau dekat restoran kita dekat Bandar Perda Selatan tu kita juga ada menu untuk chicken lah, ayam iaitu ayam goreng berempah dengan nasi tumis tau. Nasi tumis. Lepas tu untuk kids menu pun ada juga. Kita ada macam filet talapia kan. Untuk budak-budak pun boleh juga ya. Untuk Fries. kids meal kita ada Dia macam 3 fish item and lah. chips lah. 3 item. Kita ada burger talapia. Ini kita ada fish and chip talapia. Ini kita ada spaghetti Neapolitan. Neapolitan ni base dia tomato tapi kita pakai fish finger. Semua talapia. So kisahnya talapia ni kita ternak sendiri, sayur kita tanam sendiri. So sumber air natural kita ambil daripada air bukit. Kemudian kita salur ke kolam, dari kolam kita salurkan ke Wah, memang dah ada ekosistem yang tersedia. Baru dapat idea. Jadi kita untuk tahu buka restoran. sumber tu memang sumber semula jadi insya-Allah. Ini semua timbul daripada PKP lah. Terima kasih kepada PKP. Bagus tak PKP sebenarnya itulah kan penangan yang buat kita orang kata push ya. Iyalah. Jadi setakat ni hanya 3 minggu saja baru beroperasi. Baru So far lagi 3 ni. minggu. 11 3 minggu Macam mana kan. penerimaan pelanggan semua? Alhamdulillah. Jadi yang sambutan pertama lah daripada first impression daripada customer yang datang dia kata wah tilapia ikan kan. Jadi ada pilihan lain tak? Okey, sekarang konsep kita memang kita nak kenalkan talapia. Sebab talapia ni kalau kita tahu ia satu ikan yang ikan kampung lah. Tak seperti ciakap, tak seperti ikan kembung yang biasa komersial kan. So kita nak perkenalkan benda ni. Bukan takat di Penang, kita akan kalau boleh Malaysia wide. Cawangan lah, Bukan cawangan. takat ikan, kita keluarkan dengan semua produk yang berasaskan tilapia. Tapi satu yang best lah, the feedback tu selalu habis makan tu. Alhamdulillah. Semua alhamdulillah sedap. Licin. Sedap licin. Pastinya Kalau licin. deep fry ni tulang-tulang pun dah tak nampak. Clear. Clear. Dan kita review tu daripada Datuk sendiri. Lepas ni kita minta Fariha peminat Datuk setelah sekian lama. Datuk kita nak tanya sikit Orang Melaka tu. Tak, Okey, sebab, tak tanya juga. Sebab kalau bola kan, selalunya senang nak sebab bola kan. Bola sepak-sepak. Tapi sukan hoki ni kan dia perlu ada stick, ada kena ada orang yang betul untuk bermain hoki ni. Dia teknikal lah sikit. Kan? Jadi Datuk masih lagi bermain hoki ataupun semacam mana? Bermain hoki Bermain hoki tu Kadang-kadang rindu tak? tak rindu. Bila tengok tu rindu. Tapi adalah sebab-sebab tertentu tu tak boleh nak aktif dalam hoki untuk bermain lah. Tetapi masih lagi mengikuti dan juga masih lagi involved lah dengan sukan hoki tu. Masih lagi tapi on administration punya basics lah. Dan kalau bertanya mengenai hoki ni kan Datuk kan bola sepak kita ada program pembangunan bola sepak. Betul. Rugby pun ada juga dan bakal diadakan juga program pembangunan hoki negara. Jadi dalam situasi pandemik COVID-19 sekarang ni adakah Datuk melihat program pembangunan itu merupakan satu langkah yang baik buat masa sekarang ataupun untuk kita punya masa depan hoki negara lah. Tak, macam pembangunan tu penting. Untuk semua sukan tu mereka harus mempunyai program pembangunan. Kan kalau kita tengok ni at the moment sekarang ni kalau kita tengok kerjasama daripada Malaysian Hockey Confederation, Kementerian Belia dan Sukan dan juga Majlis Sukan Negara. Mereka mempunyai satu program yang dinamakan ni lah National Hockey Development Program. So sememangnya bagi saya pembangunan adalah elemen yang antara yang terpenting untuk sesuatu sukan tu lah. Dan selain daripada this program juga kita pun mempunyai sekolah-sekolah sukan di seluruh negara dan sekolah sukan negara dan kita juga harapkan di mana di sekolah-sekolah juga guru-guru kan dapat aktif dan membangunkan sukan hoki lah. Sebab tanpa pembangunan ni agak sukar sebenarnya untuk suatu sukan untuk konsisten, mekar dan maintain lah terutamanya hoki we are world standard. So jadi nak maintain kan tahap itu pembangunan antara aspek yang paling penting lah.
Datuk, kita pun difahamkan Piala Dunia 2023 tu Datuk sendiri dah mengharumkan negara, dah mengibarkan bendera kita di macam rata satu dunia lah dikatakan kan. Jadi dalam pandangan Datuk sendiri masuk 2020 ni dengan penanganan COVID-19 dengan pandemik ni, adakah kita sepatutnya mempunyai strategi tertentu untuk kita memastikan kelayakan kita ke Piala Dunia ni terjamin, Datuk? Ya, kalau kita tengok pandemik ni dia efek satu dunia lah, satu dunia dan ada beberapa kejohanan pun dah ditangguhkan ke tahun hadapan. Dan kalau kita lihat perancangan daripada Malaysian Hockey Confederation ketika ini di mana Arul Selvaraj telah dilantik sebagai jurulatih baru kan. Dan beliau juga ada menyatakan di mana Piala Razak nanti beliau ingin melihat performance national trainees dan juga mungkin bakat-bakat baru yang boleh diserapkan ke dalam pasukan kebangsaan untuk menghadapi kejohanan-kejohanan yang akan datang. Dan kalau kita tengok Malaysia Hockey Confederation bersama Majlis Sukan Negara dan KBS juga bekerjasama untuk menyediakan satu program yang yang padu untuk memastikan pasukan negara meningkatkan ranking mereka. Sekarang ni 11 dan juga untuk mencapai objektif ke layak ke Piala Dunia dan juga Olimpik dan juga Sukan Asia, jangan lupa. Jadi bagi saya semua pihak lah harus bekerjasama termasuk pemain-pemain. Mereka juga harus memberikan komitmen mereka 100% kerana kalau kalau platform, medium semua dah diberikan, tetapi pemain inilah yang harus memberikan keputusan yang diinginkan di atas padang. Datuk, 4 tahun jadi kapten pasukan kebangsaan pastinya banyak strategi lah. Macam mana strategi permainan hoki tu, Cik? Diperturunkan ke perniagaan? Soalan bagus tu. Actually sama juga. Kadang-kadang macam kita sebagai atlet negara kan. Of course kita mempunyai ciri-ciri ataupun prinsip-prinsip yang kita pegang. Dan itulah sama juga sekarang ni saya mempunyai perniagaan restoran kan. So jadi saya suka terapkan seperti disiplin, time management, lepas tu komitmen, macam tu sense of loyalty, terutamanya daripada staff-staff kan. Kadang-kadang kita boleh tengok staff ni sebagai pemain juga. Kita sebagai jurulatih dan juga pengurus pasukan lah. Bagaimana kita tunjukkan tauladan, terapkan prinsip-prinsip kita tu, insya-Allah lah. Chef Megat sebelum ni bekerja di mana, Chef Megat? Sebelum bertemu dengan lawan. Okey, Sebelum penemuan tu macam mana kehidupan? Saya hotelier. Saya bermula karier hotel saya tahun 93. Jadi maknanya dah 27 tahun macam tu. Dan kebetulan saya adalah peminat sejati. Idola ni. Nak kata daripada kecil tak juga sebab kami sebaya. Lebih kurang lah. Lebih kurang kan. Jadi saya mengikuti perkembangan Datuk. Dan kebetulan dalam sosial media lah. Sosial media apa semua. Kita orang berinteraksi dalam tu. Dan dapat berminat. Dan saya dapat tahu yang Datuk ni memang berminat dalam industri pemakanan F&B. Dan macam saya sendiri pun 27 tahun dalam industri hotel dan akibat PKP saya dinasihatkan berhenti. Dan hotel yang terakhir lah. Itu biasalah. Sebab apa yang saya tahu dalam hotel lain sendiri pelancongan sampai tahun 2023 kita efek dengan COVID-19. So kebanyakan staf-staf saya 9 orang semuanya yang terkesan. Saya ambil daripada open vacancy, saya buka. Kemudian daripada hotel-hotel pun dia orang kena buang lah apalah kan. Alhamdulillah lah. Kadang-kadang daripada PKP ni sebenarnya itu yang dengan Chef Megat yang kita juga tahu. Kadang-kadang mereka ni pun terkesan juga. Dan daripada situ kita timbul idea untuk tak tunggu lama terus bangkit Alhamdulillah. Kalau tak sedap nanti you complain Chef Megat lah. Tapi kalau sedap begitu Datuk. Okey. Kalau tahu sedap tak sedap sekarang kita cuba boleh. Datuk Chef kita nak rasa boleh. Boleh tak saya nak yang paling pedas sekali. Paling pedas. Tiga rasa. Ni Datuk nak tanya ni, kalau macam ini semuanya instant segera. Ada sudu bawah ni sikit. Ni segera. Ni terus masak. Jadi kalau kadang-kadang kalau kita beli, katakan paste ni kita beli, kita balik rumah tak semestinya talapia. Kalau kita rasa nak makan ikan siakap, ikan bawal kan, udang ke apa, sikit kerja dalam dapur, goreng, lepas tu lomohkan saja. Tuang, lepas tu dah siap untuk dimakan. So senanglah kalau suri rumah yang mana bujang tu kadang-kadang kan bekerja daripada 9 to 5 tu. Senanglah beli paste ni terus
Goreng aja ikan. Ada dijual di restoran? Ada dijual di restoran dan Okey. insya-Allah kita akan pergi nationwide jugalah. Okey. Masihlah jom makan, jom. Jom. ada je nama ikan Jangan lupa baca tilapia. bismillah. Itulah dia. Nama-nama tak ada macam Siur ikan kan? tilapia flip ke, Ah. backstick ke, Chef, saya suka yang paling pedas ni. kan. Mana paling pedas? Penati corner Dia tu kan. ada macam masam-masam manis sikit. Tapi saya yang ni Dia pedas dalam kan? Melaka. Orang Melaka tak makan pedas rasanya. Makan. Mana Sebab tak tu ada makan. cili tapi tak pedas. Alah, ya ke? Ini pedas. Ini pedas. Sedap lah Ya. makan yang ni. Ni Saya apa suka tadi? kalau digoreng. Sos minyak. Dua-dua. Oh, Ui, macam- sedap. Minyak. Okey, baik-baik. Oh, Ni okey, masih lah sedap. Kan, punya. siap. Cili ada, ginger Kalau nak try pun, yang serai tempoyak semua ada. Okey. Ini kita bagi satu saya. Dia punya Sama juga. sos nyonya tu sedap. Alhamdulillah. Tu chef buat sendiri. Best kita orang R&D. Kita orang Ini punya team sendiri. ini tempoyak Itu tempoyak pais ya. Ini Wow. 3 rasa. Ni Jadi ada yang soalan satu. Ni saya nak nyonya. tanya. Sos Okey, nyonya. kenapa ada steam dan Wow. goreng? Maknanya sesuai dengan sos yang kita orang buat. Tapi boleh bagi pilihan lah. Contoh macam 3 rasa kita bagi deep fry. Tapi nak try untuk steam pun boleh. Tapi kita showkan kalau boleh deep fry. Lagi sesuai Goreng rasa lagi dia sesuai digoreng untuk 3 untuk rasa. sos 3 rasa Macam Ni kalau baik. kita nak ke restoran Datuk ni kat mana Datuk? Kita di Okay, cakap, Bandar ni Perda. di Bandar Perda Selatan. Bandar Perda Selatan kan. Lorong Perda Selatan 2. Lepas tu boleh ikut juga, boleh Waze lah. Waze Di restoran Dapur di by Chef Dapur by Megat. Chef Megat. InsyaAllah. Dan lepas tu boleh follow juga IG kita, lepas tu Facebook kita kan. Betul. Just type di Dapur by Chef Megat. Di dapur by Chef Megat. Page, DEDAPOR. DAPOOR. Okey. Chef by Chef Megat lah. Nak kata Chef Minawan tak boleh lagi. Kami Kena. Tapi Datuk Chef pandai Megat masak. okey. Lime. Ha? Datuk pandai masak. Pandai menyebur Pandai? makan lah. Menyebur, okey. Okey. Terima Baik, kasih terima banyak kasih. Datuk. Chef Megat dan Chef Zul, terima kasih banyak-banyak kasih. menjamu kami hari ini. Terima kasih, Tapi ini Datuk. ikhlas ni, saya cakap memang sedap. Saya dah rasa yang nyonya, saya dah rasa yang ni apa ni? Ni tempoyak. Tempoyak. Sedap Ui, dia. sedap. So kita makan kan tilapia goreng kan. Tapi yang steam ni baru saya rasa macam sedap lah. Nyonya. Sos nyonya ni pun sebenarnya sedap tau. Dia ada rasa macam awak rasa makan belum Makan tengah hari dah abang silap. Makan beria. Okay, sekali lagi pastikan anda dapat segala informasi di laman media sosial untuk mendapatkan pengalaman yang cukup bagus ni, sedap sekali. Baik, kita akan berehat seketika. Lepas ni? Kembalinya kita akan bersama dengan rakan-rakan artis kita. Payung, ada payung panas ah. Panas kan? Cik Payung aja lagi. Dan saya tunjukkan awak. Okey, sekalinya di Malaysia hari ini.